Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Betapakah tergambar pada pemikiran bahawa Allah Ta'ala itu terhijab oleh sebab sesuatu, sedangkan dia Allah zahir bagi tiap-tiap sesuatu. Ini Syekh Nu'atta nak menunjuk kepada kita jalan-jalan ma'rifatullah, jalan mengenai Allah. Mengenal Allah ni disebut perkara yang pertama yang wajib ke atas kita umat Islam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Dalam satu hadis Nabi sebut, inna di'amatal baiti asasu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung kepada asasu, asas atau foundation. Tegak dan teguh agama seseorang itu bergantung pada ma'rifatullah, mengenai Allah. Nabi ibaratkan makna kata mengenai Tuhan ni bagi agama macam ibarat binaan bangunan. Kita kalau kita buat bangunan, nombor satu asas lah, foundation. Macam buat masjid ni, tapak nombor satu. Sama ada tapak ni nak filing ke, nak buat beam ke, tapak gajah ke, persoalan tapak, persoalan utama. Di atas tapak itulah naik tiang, dinding apa semua naik di atas tapak tu. Begitulah masalah makna agama kita. Dia bergantung pada ma'rifah. Asasnya mengenai Tuhan. Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Kita ni hamba dia. Bila kita sedar kita sebagai hamba, kita nak ibadat kepada Allah. Macam mana nak ibadat? Kena mengaji ilmu fiqh. Lepas tu ilmu fiqh disebut ilmu furu' atau cabang. Ilmu tauhid, ilmu usul. Asas agama, ilmu usul. Mengenai Tuhan. Kuntu kanzan muhbian fa'ahbabtu an a'rah fakhalaqtul khalqa li'urah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ni kata Allah asalnya perbendaharaan yang tersembunyi. Hanya Tuhan yang ada. Lain apa pun tak ada. Aku suka aku dikenal. Benda yang Tuhan paling suka kita kenal dia. Aku jadikan makhluk supaya aku dikenal. Hikmat terbesar Allah jadikan makhluk semua ni supaya dengan makhluk ni kita kenal Tuhan. Tuhan tak nampak. Nak kenal macam mana? Kita kenal Tuhan melalui ciptaan dia. Kita pergi rumah orang, kita tengok satu lukisan tergantung dekat dinding dia. Kita tengok lukisan tu, hati kita akan berkata, macam ni punya cantik lukisan, mesti ada pelukis. Tidak. Boleh tak kita kata ini lukisan cantik, pelukis tak ada? Akal tak boleh terima. Akal akan kata mesti ada pelukis. Kipas memusin, mic deras, lampu menyala, aircon sejuk. Ini bukti ada karen. Walaupun karen kita tak nampak, tapi kipas memusin, mic ni deras, lampu menyala, itu dalil ada karen. Tiap.
Tengah-tengah saya duduk cakap ni, dia tahu kipas duduk digat tu, kipas senyap, ni pun tak bunyi. Karan tak ada. Tidak. Dua saat lagi cakap-cakap, darah balik, kipas memusin pula. Bawa ada karan. Betul tak? Betul. Takkan saya tengah bercakap pang darah bukan main, kipas memusin. Karan tak ada. Dua saat lagi kipas berhenti. Bawa ada karan. Dah di otak tergeliat. Walaupun karan kita tak nampak, tapi dalil kipas memusin, lampu menyala, itu bukti ada karat, itu dalil. Walaupun Tuhan kita tak nampak, tetapi dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita perhati, ini membuktikan ada pencipta dia. Siapa pencipta? Allah. Mana hang tahu? Nabi Muhammad bagi tahu. Tapi asas pemikiran kita, bila kita tengok ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan kata ada pencipta dia. Mula-mula kita yakin Allah itu pencipta. Sebagai pencipta, dialah pemilik. Sebagai pemilik, dialah yang berhak memerintah di atas apa yang dia milik. Logik tak? Apa teori ni logik tak logik? Lalu kita tengok alam, kita kata alam ni Allah yang cipta. Alam ni milik Allah. Bila alam ni milik Allah, yang berhak memerintah alam hanya Allah. Logik. Saya buat satu analogi yang tuan-tuan mudah faham. Sebab ilmu tauhid ni dipanggil tuan-tuan sekalian ilmu hukum akal. Akal boleh fikirnya. Satu orang perempuan nama Mak Minah. Mak Minah ni dia pergi kedai. Dia beli tepung 1 kilo, gula 1/2 kilo, nyuk beli santan dia 1 biji, daun pandan selai, telur 5 biji, garam secukup rasa. Hampa teka dia nak buat apa? Teka. Tepung 1 kilo mengandung telur 5 biji, gula 1/2 kilo, santan 1 biji, daun pandan selai, garam secukup rasa. Dia nak buat apa? Abang kan? Cuba berteka tengok. Bengkang gandum, betul. Dia tumbuknya, dia pandan tu ambil ayak dia, dia goreng dengan telur, dengan gula, dengan tepung. Lepas tu dia buat api atas bawah. Bawah api atas api. Dulu orang tua pakai sebut. Bawah api atas api. Bila masak namanya bengkang gandum. Bengkang gandum ni dulu ada tak tak? Sebelum ni, belum Mak Minah masak, ada tak tak bengkang gandum tu? Tak ada. Lepas tu yang mencipta bengkang gandum tu Cik Minah. Bengkang gandum milik siapa? Siapa punya? Mak Minah punya. Bila bengkang gandum ni Mak Minah punya, siapa yang berhak memerintah atas bengkang gandum ni? Dia nak makan kah? Dia nak jual kah? Nak bagi ke orang kah? Dia nak potong tebal kah? Nak potong nipis kah? Itu hak dia. Tak? Orang boleh komplain. Weh Mak Minah, yang hampir makan bengkang gandum ni buat apa cuba hang jual? Aku punya pasal lah, bengkang aku. Atau bengkang nak komplain, weh Mak Minah, pasal apa hang potong aku tebal-tebal? Patut hang potong nipis-nipis, hang duduk diam. Hang dulu tak ada, aku yang bagi ada. Hang tu milik aku berhak memerintah atas hang. Boleh terima logik ni? Kalau kita sedang, kita dulu tak ada, asal tak ada. Yang bagi ada kita Allah. Allah bagi ada kita. Bila Allah bagi ada kita, kita ni kepunyaan Allah, milik Allah. Diri kita ni milik Allah. Maka Allah saja berhak memerintah atas kita. Tidak.
Dia nak bagi hang jantan ke, betina ke, Melayu ke, Cina ke, putih ke, hitam ke, itu hak dia. Boleh tukar tak? Kita orang Melayu nak jadi Cina boleh? Kita orang lelaki nak jadi perempuan boleh? Mana boleh? Itu satu perintah. Perintah yang kedua, Allah wajib ke atas kita. Semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau kita sedar kita ni hamba bagi Allah, maka sudah tentulah kita akan redha hati mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah mengenai Tuhan. Lagi tinggi makrifah kita, lagi taat kita kepada Allah. Nabi sebut al-imanu uryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Iman ni ada macam-macam peringkat-peringkat. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Nabi kata al-imanu uryan, iman tu telanjang. Asal iman telanjang. Pakaian iman taqwa. Kita bagi dia pakai pakaian iman apa dia? At-taqwa. Wa zinatul haya, perhiasan iman malu. Wa samaratul ilmu, buah iman ma'rifah, mengenai Allah dengan kenal yang sempurna. Kenal ni tuan-tuan macam-macam peringkat. Kan? Saya duduk mengajar ramai orang depan saya. Saya kan kenal. Nama apa, kerja apa, saya tak kenal. Duduk mana saya kenal tak? Saya tak kenal. Satu hari saya pergi hospital. Doktor mai cek saya. Kan? Ambil tu dia punya stetoskop, ambil buka dada saya. Tak lagi dia ambil BP set, cek darah saya. Dia kata, doktor, tuan doktor, rasa macam kenal ni. Ustaz duk ngajak Jelutung tu, ngajak di Sungai Tiram, saya duk pergi. Oh, doktor apa ada? Sebelum ni saya kenal dia doktor. Tak kenal, pakai kepiah, pakai baju Melayu, mana kita kenal dia doktor. Pergi hospital baru kenal kan. Terang mana saya kenal doktor tu? Terang tu ya, tahu dia doktor tu ya, nama dia saya tahu. Duk mana saya mana tahu. Duk tak lagi mai satu kawan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Doktor tu jiran saya. Dia duduk sebelah rumah saya. Dia cerita kat saya pula, isteri dia nama ni, dia orang ni, dia orang Perak, mai duduk sini. Oh, dia cerita pang kat saya. Siapa lebih kenal? Dia ke saya? Sudah tentulah dia lebih kenal daripada saya. Tidak? Mai satu pakcik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Doktor tu menantu saya. Pak mentua lagi kenal menantu. Ya. Tak lagi muslimat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Doktor tu suami saya. Suami dia lagi kenal. Tidak? Kenal itu berperingkat-peringkat. Kan? Nabi kata al-imanu uryan. Iman tu telanjang. Banyak orang kita tanya dia percaya syurga neraka. Dia percaya. Tak ada lah orang Islam kita kata neraka, tak ada. Neraka tu lagu rasa-rasa lagu mana? Oh panas Ustaz, panas. Tapi kita tengok dia duduk berbaris. Tahu tak baris? Tikam ekor. Oh dia berbaris. Tikam ekor. Dia percaya judi tu dosa besar. Main judi masuk neraka. Tapi dia tikam ekor. Mana iman dia tu lemah. Nabi kata iman telanjang. Iman ada tapi telanjang. Tak ada pakaian. Semayang wajib. Wajib. Tak semayang macam mana? Tak semayang masuk neraka. Tapi dengar azan dia tak main. Dia tak semayang. Iman ada tapi iman dia lemah. Maka disebut oleh Nabi al-imanu uryan. Iman macam ni iman telanjang. Lakat percaya saja, iman tu namanya iman telanjang. Jadi iman ni kena bagi pakai dah. Walibasuhut taqwa. Pakaian iman takwa. Apa Tuhan suruh, wajib dan sunat kita buat.
Apa Tuhan larang, haram, makruh, kita tinggal. Lagi tinggi iman kita, lagi kuat taat kita kepada Allah. Lagi tinggi iman kita, lagi jauh kita daripada maksiat. Itu iman yang sebenar-benarnya. Karena iman ni dia ibarat pokok, tumbuh-tumbuhan, pokok yang kita tanam. Kita tanam pokok dengan tanam macam tu saja. Kita buah baja, kita siram dia. Subur tak pokok tu? Subur lah. Iman kita macam tu lah. Kita dah percaya ni, percaya rukun iman semua dah percaya. Kita bajai iman kita dengan taat kepada Allah, buat wajib dan sunat. Tinggal apa yang Tuhan larang, haram dan makruh. Wa zinatuhul haya, perhiasan iman. Iman ni ada perhiasan. Perhiasan iman, malu. Orang ada iman, dia akan malu. Al-haya'u minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Orang ada iman, dia malu. Dengar azan, dia tak main masjid, dia malu, tuan-tuan. Hari Jumaat nak berkelewak ni supermarket, orang pergi masjid sembahyang Jumaat nak berkelewak. Oh, malu ada. Nak rasuah malu, nak berkahwin lelaki perempuan malu. Barulah iman dia cantik. Itu nama iman yang ada perhiasan. Apa beli kereta apa make up zakat. Takkan iman tak mau make up. Make up lah iman. Make up iman ialah dinamakan sebagai malu. Wasamaratuhul ilmu. Buah iman ilmu makrifah. Kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, kita akan taat kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Kalau kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, kita akan kasih kepada Allah dengan sebenar-benar kasih. Kalau orang berjasa kat kita, kita sayang tak? Dia bagi duit kat kita, dia tolong kita, dia bantu kereta, dia bagi kereta lagi kat kita, motosikal dia bagi, sayang dah kat dia. Allah bagi kita macam-macam tak? Berapa lama nak umur? Saya umur 70 tahun. Ni buah pinggang ni, duk ada di belakang saya ni, saya guna dah 70 tahun. Peranan buah pinggang, dia penapih. Hang minum ke, hang makan semua dia tapih. Kalau buah pinggang tak tapih, hang minum kopi, keluar hitam. Ada tuan-tuan minum kopi keluar hitam? Mana ada. Yang tapih tu siapa? Buah pinggang tu lah. Dia penapih. 70 tahun dia tapih. Asid urik dia bawa senang, amonia bawa sebelah, berak kencing buang. Yang berguna protein ke apa semua dia bawa sebelah. Oh, canggih. Kalau nak tahu tak tahu, hampir pusat dialisis. Pergi tengok orang sakit buah pinggang. Oh, bukan kerja mudah tuan-tuan. 4 jam duduk atas kerusi tu nak cuci darah. Selang sari. Belanja lagi besar, tenaga tak kuat. Tapi kita alhamdulillah. Jantung, berapa lama jantung kita pakai? Saya dah guna jantung ni 70 tahun. Elok bernafas, tak ada sesak nafas, tak ada apa. Tak tersumbat, tak apa. Tapi tengok IGN. Orang yang masalah jantung, belah sana, belah sini, tu dia. Tak teringinkan nak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renung macam ni lah. Membawa kita tuan-tuan jadi orang baik, beribadat kepada Allah. Jadi Syekh Ibn Atta' ni nak ajak kita berfikir lah sikit. Pasal kita orang Islam ni malas fikir. Segan nak fikir. Dia ikut terhadap, ikut dan dia. Fikir lah sikit. Kena fikir. Jangan sampai tak fikir. Nak fikir anak kita. Macam mana nak bagi dia bahagia di akhirat besok. Nak selamatkan isteri kita di akhirat besok macam mana. Kan? Ni tanah hayat kita, lahir di sini. Macam mana nak pertahankan tanah hayat kita ni? Tengok dah cerita Mak Kila awal dah. Tengok Mak Kila bersilat zakat lawa bergali. Tahu dia. Takkan tak ada semangat sikit pun. Hubbul watan minan iman. Kasihkan tanah hayat sebagian pada iman. Macam mana nak pertahan? Semua ni tuan kena fikir. Benda ni kalau kita fikir, ni mana sudah kita? Destinasi terakhir kita ke mana? Kita sedang berjalan ke arah kubur tuan.
Makin sehari makin dekat, makin sehari makin dekat, makin sehari makin dekat. Agak-agak tuan-tuan, orang kubur tu apa cakap? Apa benda yang pendak? Kalau kita lah dikasyafkan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, Tuhan bagi kita kasyaf, mata hati kita terang, kita pergi lalu ke kubur tu, kita akan dengar ahli kubur bercakap. Apa yang mereka minta pada Tuhan? Mereka minta nak balik main dunia buat ibadat. Dalam kubur tak boleh ibadat lah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukhinun. Ya Allah, kami dah dengar, kami dah lihat, ya Allah, hantarlah kami balik ke dunia. Kami nak beramal soleh, kami nak pergi masjid, kami nak mengaji, kami nak bersedekah, kami nak berjemaah. Tu orang dalam kubur tu minta yang tu tuan. Quran habaq lagu tu. Kita ni duduk atas dunia tak mau buat ibadat. Fikir sikit, fikir. Kemana kita nak pergi? Mana sudah mati tetap mati, tapi lepas mati tu kita jumpa apa? Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, orang yang buat kebajikan besar zarah, Tuhan balas. Orang buat jahat besar, buat kejahatan besar zarah pun Tuhan balas. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, Syekh Ibn Atta' ni nak ajak kita berfikir, kan, supaya kita sedar dan insaf wujudnya Allah Ta'ala, dan kita ni hamba bagi dia, yang mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang kalimah kaifa. Kaifa ni ulama kata fi'il ta'ajub, pelik, betapa. Mana boleh? Itu makna lebih kurang. Kaifa yutasawwar, macam mana boleh terupa pada akal. Akal tak terfikir an yahjubahu syai'un, bahawa Allah terdindi oleh sesuatu. Sesuatu tu yang kita tengok ni lah, yang kita perhati, kita tengok ni, termasuk apa yang ada kat kita, kenderaan kita, rumah kita, pangkat kita, duit kita. Munasabahkah yang kita milik ni menyebabkan kita lupa Tuhan? Munasabah tak munasabah? Kita ada kereta, dengan sebab kereta kita tu kita lupa Tuhan. Sedangkan kereta tu Tuhan bagi. Mana ada kita mak kita beranak-beranak kita main kereta sebiji? Mana ada. Kita berniaga, kita kerja dapat beli kereta. Orang lain banyak tak ada kereta, tapi Allah tentukan kita ada kemudahan. Patutnya kereta tu kita guna main masjid, main mengaji, pergi kerja, hubung silaturahim. Tapi lagi banyak kereta lagi lupa masjid. Dia tak main masjid. Beranak-beranak main pandai berniaga tak? Tak pandai. Tuhan bagi yang sikit fikir, mengaji semua, berniaga-berniaga, akhirnya kemajuan kita maju. Kita punya perniagaan maju, duit banyak. Patutnya duit lagi banyak, lagi dekat kita dengan Allah. Kerana kita fikir, aku dulu miskin lah, ada sikit, Tuhan bagi, syukur. Kena ibadat pada Allah, kena syukur di atas nikmat Allah. Patut macam tu kan? Tapi berapa banyak orang kaya tak main masjid. Anak-anak main jadi wakil rakyat lah, jadi esko kah, jadi menteri kah? Mana ada. Bukan semua orang boleh jadi menteri, jadi esko. Allah pilih hang, Allah bagi jawatan tu. Jawatan ni Allah bagi. Bila sedap kata Allah bagi, dengan ada jawatan lagi dekat kita dengan Tuhan. Ini tak sibuk, kan? Dia boleh piu, dia pergi apa, naik panjat gunung Kinabalu, gunung Everest, tapi tangga masjid dia tak boleh main lah tuan-tuan. Dia tak mampu. Allah bagi dia tentang kesihatan, dia boleh jogging tu sampai Batu Mau. Pagi-pagi tu dia punya jogging, subuh 2 rakaat. Tak ada. Banyak tak? Banyak. Dia pergi supermarket, dia rembiang sampai tak celui tangan.
Nak bagi kat masjid RM10, ketak dagu-dagu. Ketak telinga, ketak lutut. Tak patutlah macam tu. Rezeki Tuhan bagi, semua milik Allah. Baik tu tuan-tuan sekalian, Syekh Ibn Atta kata tak sepatutnya, tak terfikir pada akal. Segala yang kita miliki, nikmat yang dapat kat kita, yang Tuhan bagi, boleh melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sepatutnya. Pasal apa? Wa huwal ladzi zahara bi kulli syai'in. Dia Allah itu zahir bagi tiap-tiap sesuatu. Kita sebutlah sesuatu, bersama sesuatu, dia takkan main sendiri, takkan ada sendiri, melainkan bersama-samanya ada Allah. Allah yang bagi ada, maksud dia. Hang sebutlah apa pun. Jangan kata laut, bumi, bulan, bintang, sebiji berai pun tak ada manusia boleh buat. Kilang berai ada, nak buat berai tak boleh. Manusia tak boleh buat berai. Dia tulis kilang berai bagan serai. Kilang tu boleh buat berai tak boleh. Buat masuk padi, dia mesin, sebelah dia buah berai, sebelah dia buah sekam. Nak buat berai, sebiji berai manusia tak boleh buat. Kita boleh apa? Mesin padi keluar berai, ambil berai kita blender, nama tepung berai. Lepas tu hang bubur sikit ayam, hang bubur gula sikit, tempek-tempek, buat teh kuali, orang panggil pek ngah. Saya pergi Kedah dulu dia pakai pek ngah. Kita sini pakai tempek lah. Tak boleh buat apa. Sebiji pasiak pun tak boleh. Selai rumput pun kita tak boleh buat. Sekok nyamuk pun tak mampu kita buat. Semua yang kita miliki, kita lihat semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana boleh lupa Allah, sedangkan Allah lah buat semua ni bagi kat hang semua. Contoh mudah faham, patutkah anak lupa mak pak? Ada satu hari tuan ni cerita, saya baca dalam orang tulis lah. Dulu ni budak-budak pergi sekolah naik basikal. Lah ni yang naik motor. Dulu semua pinggan gerek, berkata pinggan basikal. Dia kayu basikal, balik sekolah tu tengah kayu basikal, hujan turun lebat. Budak perempuan tu, depa 3 orang budak perempuan, depa singgah kedai kopi, tunggu hujan teriak kan. Lepas tu pakcik kedai kopi tu kata, masuklah duduk atas bangku ni. Pakcik pun buat kopi O kat depa, bagi seorang sawan kopi O panas, lepas tu bagi roti bakar seorang sekeping. Mereka punya ucap terima kasih lah dekat pakcik tu. Terima kasih lah pakcik. Oh, pakcik baik hati. Oh, puji meleleh. Tiga-tiga ni pakcik kenal seorang budak perempuan tu. Kaki melawan. Dia lawan mak dia berjabu. Cakap kasar kat mak dia. Lepas tu pakcik kata, anak oi, pakcik ni dia kata, bagi dekat hampa sekali ya, baru sekali hampa kena kopi O pakcik ni. Pakcik bagi sekeping roti bakar kat hampa punya ucap terima kasih kat pakcik meleleh. Yang mak hampa tu daripada mula hampa lahir, dialah bela hampa, basuh berak hampa, pakaikan pampers, bagi susu, dia jaga hampa sampai hampa besar. Hampa melawan dia, tak lupa kat dia. Sedangkan pakcik baru sekali je bagi hampa punya ucap terima kasih. Ambil pengajaran dia kata, macam itulah Allah Ta'ala punya nikmat yang Allah bagi kita cukup banyak tuan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, kita tak terhitung, banyak sungguh. Pasal apa? Manusia kita bagi sikit, kita punya ingat amboi kami, sedangkan Allah sentiasa memberi nikmat pada kita tak henti-henti. Terutama nikmat ijad, nikmat imdad. Nikmat yang besar ada 2 tuan. Pertama nikmat ijad. Kita asalnya tak ada, Tuhan bagi ada. Ni kita ada ni, kata kita dah kecap satu nikmat, namanya nikmat ijad. Bila kita ada, Allah teruskan nikmat, namanya nikmat imdad, meneruskan ada. Saya dah kecap nikmat imdad tuan 70 tahun.
Mak saya beranak-beranak terus dapat nikmat imdad selama 70 tahun. Sekarang ni saya masih lagi mengecap nikmat imdad. Kalau nikmat ni terputus satu saat cukup tuan, kita mati. Ada orang beranak, mak ada beranak seminggu mati. Tak ada imdad sampai seminggu je, lepas tu tak ada dah. Ada yang orang nikmat 50 tahun, 50 tahun terputus mati. Sedangkan kita nikmat ni berterusan sampai sekarang. Oh, itu baru nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat iman dan Islam. Allah bagi kat kita tuan. Mak pak kita orang Islam. Kita lahir dalam keluarga Islam, duduk dalam masyarakat Islam, kita pun Islam. Lu kawan-kawan kita anu mak dia kepiak, pak dia kepiak, macam mana susah dia nak masuk Islam. Dah kita dapat Islam tuan-tuan sekalian, Allah bagi nikmat taufik hidayah untuk buat ibadat, dapat mengaji, dapat menjalani hidup sebagai orang Islam, Muslim, boleh semayang, tutup aurat dan sebagainya. Oh, nikmat. Allah Ta'ala sebut, mana la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku nak tambah. Aku akan tambah lagi nikmat. Jadi mai kita duduk atas muka bumi sentiasa mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya ni. Bila kita syukur nikmat dengan sungguh-sungguh beribadat, insya-Allah di akhirat Allah sedia satu nikmat yang lagi besar. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam Quran, "Allazina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimislihi madada." Orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, aku akan masukkan dia ke dalam syurga Firdaus, tempat tinggal mereka itu. La yabghuna anha haywala. Siapa masuk syurga, dia tak teringin nak keluar lah. Dia tak teringin langsung nak keluar. Macam mana nikmatlah syurga? Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jikna bimislihi madada. Kalau lautan ni aku jadikan tinta, jadikan dakwat, Laut Pasifik, Atlantik, Laut Cina Selatan, Lautan Hindi, laut-laut yang luar dunia ni semua Tuhan jadikan dakwat. Tuhan jadikan ranting-ranting kayu sebagai pena untuk menulis nikmat yang ada dalam syurga yang disebut oleh Allah tak pernah ditengok dengan mata, tak pernah didengar dengan telinga, tak pernah terlintas di hati. Nikmat di syurga tu tak boleh nak gambar. Yang Allah sifatkan, kalau laut ni aku jadikan dakwat untuk tulis nikmat di syurga itu. Kering ayat laut, aku buat satu lagi laut, tulis lagi, tak habis. Nikmat yang Tuhan nak bagi kat kita, tak teringin ke? Sebab itu kalau kita betul-betul beriman dengan Allah, percaya dengan Quran, kita tak akan terhenti buat ibadat. Mailah pakai buat ibadat tuan-tuan. Di ujung kuliah saya ni tuan-tuan, nak cerita satu hadis. Nabi bagi kita peringatan untuk umat macam saya ni, jangan tinggal sembahyang tahajud. Tiap-tiap malam bangkitlah tuan-tuan, insya-Allah. Saya tengok banyak dah tuan-tuan, orang yang rajin sembahyang tahajud mati dalam sembahyang tahajud, sebelum sembahyang atau lepas sembahyang. Orang yang rajin main masjid, dia mati nak main masjid atau balik masjid atau tengah duduk dalam masjid. Betul tuan-tuan. Baru ni Pak Din tuan-tuan di Kuala Terong, tiap waktu jemaah tak tinggal, Tuan bagi kat dia tuan. Bulan Ramadan, malam jemaat, malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, tengah sembahyang Isya berjemaah, tengah sujud mati. Aduh, nak bak apa abak mai? Nak kata apa tu? Tak tahu nak bak tak. Malam Ramadan, 27 Ramadan, malam jemaat, tengah sembahyang Isya, tengah sujud. Aduh. Betul tuan. Apa buat istiqamah? InsyaAllah Tuhan begitu. Saya pergi Masjid Bukit Minyak, tu imam tu setiap minggu khutbah tu tuan.
Satu jemaat dia kata, dia tengah khutbah, ya ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Sepesan tuan-tuan dan diri saya, marilah kita bertakwa kepada Allah. Terduduk terus, mati tengah khutbah jemaat. Allah 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 tuan-tuan. Lepas tu jangan buat maksiat tuan-tuan, takut mati tengah buat maksiat. Tengah berbaris 3 bengkok tu mati. Alamak, leceh tu ada. Tengah naik motor dengan perempuan mana pun tak tahu, bukan bini kita. Mati terlanggar motor. Naya tuan. Kita nak mati husnul khatimah. Nabi kata bila kita tidur, niat nama kita tahajud. Dan tuan-tuan baca ayat ni, tengok suratul kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tengok ujung-ujung surah tu, baca. Niat bangkit pukul 4 pagi. Niat bangkit pukul 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi pun tak apa. Tapi dengan syarat bila sedap kena terus bangkit. Kalau kita sedap tak bangkit, tidur terus terlepas subuh. Ya baik. Tengok jam, pukul 4:30. Nabi kata sedang saja sebut nama Allah. Apa-apa pun tak apa. Allah kah, Allahu Akbar kah, Subhanallah kah, sebut nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa tu pun tak apa. Siapa baca begitu, siapa sebut nama Allah, terongkai satu tali. 3 tali kita tidur tu, setan ikat tali 3 simpulan tali. Bila sebut nama Allah, terputus satu tali. Bangkit terus, pergi ambil uduk. Ambil uduk, selesai kita ambil uduk, putus tali yang kedua. Pergi tikak semayang, usalli sunnatat tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, semayang tahajud. Paling kurang 2 rakaat. 3 tali dah putus tuan. Hari itu hidup kita alhamdulillah dalam rahmat Allah. Setan tak boleh nak ganggu kita hari itu. Tuhan pelihara kita hari itu. Sebab tali-tali setan terputus. Boleh buat tak? Boleh lah, insya-Allah. Tapi ada juga tuan, dia jaga-jaga, dia teringat nama kita tahajud, setan kata kat dia, jam pukul 4 tahajud, pukul 6 ada lagi. Kita pun tarik selimut lagi berkemas. Setan kerat, ikat lagi kemas. Tak lagi dengar azan, as-salatu khairum minan naum. Dia jaga-jaga, kaya nak bangkit, setan main. Baru azan, khamat dah lagi. Azan baru, bukan khamat lagi. Duk kalau nak pergi mana? Kita pun tarik selimut, setan perkemas lagi darah. Tak lagi dengar dia khamat. Tuk bila khamat, ngawur-ngawur, terjaga, setan main lagi. Dia kata apa? Pagi ni pagi jemaat tu, imam baca surah sejadah panjang. Kita ni selimut habis lah. Hari itu kita ditawan oleh setan. Jadi kita perlu ada sedikit daya jihad, semangat untuk bangkit lawan setan. Inna syaitan lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sebenarnya bagi kamu tu setan ni musuh. Buat dia musuh. Lawan, bangkit lawan. Sebab kita hamba bagi Allah Ta'ala. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan kat dia. Kami tunjuk, kami pimpin dia. Jadi hasil daripada pesanan daripada Syekh Ibn Atta' ni, jangan kita membiarkan tuan-tuan.
Apa yang kita miliki menghalang kita buat ibadat. Jangan harta kita ganggu kita, perniagaan kita. Ada orang berniaga, saya tengok satu orang juga, dia tokek printer di Sungai Petani. Kalau tuan-tuan pergi Sungai Petani, nama dia Fast Printing kan, di Sungai Petani. Kalau tuan-tuan pergi ke dia orang keluar masuk, tak reti-reti. Saya, pengalaman saya duduk buat kuliah di Masjid Kampung Raja berapa tahun dah, berpuluh-puluh tahun dah, muka dia tahu ada. Kalau subuh ada, waktu lain ada lah, insyaAllah. Dia tak ganggu ibadat dia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan jual beli perniagaan dia daripada mengingati Allah. Jadi kita jangan biarkan, makna kata apa yang kita miliki, kenderaan kita, rumah kita, keluarga kita, sahabat anda kita, jangan biar mereka ganggu kita buat ibadat. Kita kawan-kawan juga, meniaga-meniaga juga, tak ada masalah. Ibadat, masalah semayang, kita semayang. Jangan biarkan benda-benda ni menghalang kita daripada ibadat. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah kata dialah yang menjadikan apa yang ada pada kamu untuk bantu kamu buat ibadat. Allah bagi kenderaan kat kita, mudah main masjid. Allah bagi motor, mudah main masjid. Allah bagi rumah kita besar, senang nak buat ibadat. Allah bagi apa pun yang Allah bagi, kita akan gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak sepatutnya benda-benda yang kita miliki menghalang kita daripada ibadat. Tak sepatutnya macam tu, kan? Patutnya kita lagi banyak Allah bagi kita kekayaan, lagi rapat kita dengan Allah. Tak ada alasan, tuan-tuan. Hang pasal apa tak ibadat ni? Dulu pasal apa tak pergi masjid? Bukan hang tak tahu, ya Allah, aku ni tokoh politik, pegang jawatan, sibuk. Tak apa, Tuhan kata, Tuhan panggil Nabi Sulaiman. Sulaiman, hang duduk di dunia lu macam mana? Aku raja. 3/4 dunia ni dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bukan cakap dia memerintah manusia, dia memerintah binatang. Tapi tak ganggu dia buat ibadat. Hang nak bagi alasan apa? Hang ni pasal apa tak buat ibadat? Oh, harta banyak, meniaga, sibuk. Allah panggil sama apa nama Abraham bin Auf. Macam mana Abraham bin Auf? Kekayaan dia melimpah ruah, tapi tak ganggu dia buat ibadat. Hang ni pasal apa tak mengaji? Aku ni, ya Allah, suara aku sedap. Aku ni penyanyi popular. Jadi kerana tu aku tak ada nak pergi masjid. Allah panggil Nabi Daud. Nabi Daud, tuan-tuan, dia baca kitab Zabur, burung tengah terbang jatuh. Burung pak pak pak. Nabi Daud baca kitab Zabur, burung jatuh. Hang ada menyanyi, burung jatuh. Nyanyi-nyanyi, burung tengah terbang jatuh. Ada? Burung terbang lagi jauh dah. Pau, burung pun takut. Tak ada alasan, tuan-tuan. Tak ada alasan. Baik tu, marilah kita gunakan baki-baki umur kita ni, tuan-tuan sekalian, untuk beribadat kepada Allah. Inilah nak tolong kita. Yang lain tak boleh tolong. Tersibuk dengan reta tak boleh tolong kita. Sibuk dengan kawan berapa hari nak sebut nama kita. Kadang-kadang kita mati, tak main banyak-banyak pun tak main. Yang kita sibuk dengan dia 24 jam, kita mati pun dia tak main, tak semayang mayat kita. Imam Ghazali kata, kawan yang kita kawan rapat ni, dia sebut nama kita 3 hari ya. 3 hari ya saya sebut nama kita kalau kita mati. Lepas tu macam seolah-olah dia tak pernah kenal kita, langsung tak main tengok kita, tak jenguk kita, kubur kita pun dia tak main. Tinggallah kita dengan Tuhan kita. Masa itulah baru merayu-rayu kat Tuhan, apa-apa lah. Baiklah, kita hidup di dunia ni merapatkan diri kita dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah dengan memperbanyakkan ibadat, insya-Allah. Bila kita rapat dengan Tuhan, Tuhan sayang kita, Tuhan tolong kita, insya-Allah. Apa pertolongan Allah? Yang pertama, bila kita nak mati sakit, tuan-tuan, sakaratul maut ni sakit.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta Tuhan ringankan sakit nak mati. Kemudian kita nak mati, tuan-tuan, kita berhajat mengucap dua kalimah syahadah. Man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nak tolong kita boleh mengucap dua kalimah syahadah? Allah juga. Masuk kubur, Nabi kata al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur boleh merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Kubur juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Siapa nak tolong kita dalam kubur? Allah. Di akhirat lagi Allah, 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 Allah. Tak berhenti Tuhan. Kita berhajat kepada Allah. Jadi marilah tumpang Allah bagi kita peluang masih hidup ni, kita jadikan baki-baki umur kita sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membiarkan apa yang kita miliki ini menghalang kita daripada ibadat. Jangan sampai pangkat tu. Itu saya rasa tuan-tuan boleh faham kot maksud. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Betapa tergambar pada akal bahawa Allah Ta'ala boleh didinding oleh sesuatu, sedangkan Allah zahir berserta sesuatu itu. Jadi tuan-tuan boleh faham ke maksud dia ni, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunduk ni, lagi sekali tuan-tuan nak merayu, sebab saya tengah nak buat komplek pondok dan tahfiz di Pulau Pangkok. Dah buat dah tuan-tuan. Ada di situ ada sebuah surau, 2 buah tandas, 6 biji rumah guru, kemudian kelas pelajar dan juga asrama pelajar. Jadi tuan-tuan sekalian, kedudukannya itu lebih kurang 70% ke 80% dah siap lah. Tinggal 20 atau 30% lagi lah. Jadi yang dah siap surau, 2 tandas, sebuah kantin ni siap sepenuhnya. Kemudian 6 biji rumah guru ni tuan-tuan sekalian, saya ingat dah 90% siap. Yang jadi masalah sikit, yang agak besar sikit, asrama dan juga makna kata kelas pelajar. Masing-masing panjangnya 100 kaki. Tengah duk pasang mozaik, pasang shilling, wiring, tengah duk buat lah tu, insya-Allah. Saya akan jangka tahun ni insya-Allah boleh siap. Tahun depan kita akan mengambil pelajar-pelajar, insya-Allah. Kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Pangkok, sampai Pangkok tu naik teksi pergi Teluk ni pah. Tanya driver teksi tu mana pondok Ustaz Siddiq, semua boleh bawa, insya-Allah. Jadi dah ramai dah, terutamanya anak-anak muda. Dia duduk tepi laut, pakai anak-anak muda pakai pergi buat kemah ibadat lah, apalah, aktiviti mandi laut apa semua di Teluk Nipah tu lah. Jadi dah mula digunakan. Dan bulan Ramadan yang lalu kami buat daurah kitab 5 hari 5 malam. Sambutan cukup bagus. Jadi untuk menyiapkan ni perlu lagi belanja lah. Yang duk cerita ni kata apa, duit duit teruk tuan. Sekali tukang Ustaz tolong masuk 40,000. Dengar sedar 40,000 sekali masuk kedah duit tu. Beli barang-barang pula mahal. Beli di Pangkok barang mahal tuan. Kita beli di darat. Bot dan lori penuh-penuh. Lori naik feri pergi hantar, naik feri pergi balik 880. Sini tak apalah, ada jambatan. Sana tak ada jambatan, naik feri 880. Kita beli bata satu pelet tu RM100. Naik feri RM25. Sampai tepi laut, lori mengangkut RM25. Bata 100, tambang RM50. 150. Barang. Jadi itulah keadaan dia. Kos dia tinggi. Tapi alhamdulillah berkat bantuan orang ramai, tinggal tak banyak lagi, lebih kurang sekitar 20 ke 30% lagi, insya-Allah. Jadi bantuan tuan-tuan, pertolongan tuan-tuan, ucap banyak terima kasihlah. Sepanjang bulan Ramadan yang lalu, kita letak dengan pertolongan Tuan Haji Zabidi, kita letak tabung, nampak banyak juga duit nak dapat. Ya, dapat kita gunakan. Kami baru ni tuan-tuan, masa Raya Haji, kita buat korban. Saya belah lembu di pondok, di Batu Hampak belah lembu. Kita buat korban 21 ekor.
Kita belah lah lembu tu, kita belah. Kita jual, orang mai buat korban di pondok. Satu kelompok 650. Maknanya seekor lebih kurang 4,500 lah. Kita dapatlah 4,500. Biasanya duit ni saya gunakan untuk mana belanjawan pondok lah, sebab pondok kita mengaji percuma. Duit tu lah yang kita gunakan bayar bil api apa semua sepanjang tahun. Tapi tahun ni kita hantar semua ke Pulau Pangkor. 20 ekor tuan, seekor 4,500, 20 ekor 90,000. Seekor lagi lembu sadu, besar, kaki pendek, api badan gemuk. Saya jual 10,000. Ada seorang yang ambil buat korban. Jadi 90,000 campur 10,000, 100,000. Kita dapat tahun ni tuan-tuan, hasil korban lembu kita tu 100,000. 100,000 semua tak ke Pulau Pangkor. Sebab kita budak-budak pondok ni lah pengorbanan kita. Dan belah lembu, hasil dia kita guna untuk mendirikan madrasah. InsyaAllah. Dia faham lah tu. Itulah yang mampu kita buat. Tu pun tak cukup lagi. Bila tak cukup, mata kutip derma lah. InsyaAllah petang ni sekali lagi saya merayu pada tuan-tuan yang diberi kelapangan oleh Allah, bantu saya untuk menyiapkan madrasah tersebut insyaAllah. Yang akan insyaAllah kita gunakan untuk kuliah pengajian tahfiz dan pengajian pondok. Di samping itu kita juga buka pada orang tua-tua yang berulang alik. Terutamanya orang tua-tua baru ni, saya pergi Pulau Pangkor, saya pergi buat kuliah di sebuah masjid terapung. Saya pergi makan nasi lemak tepi laut. Ada makcik seorang jumpa saya. Ustaz, dia kata, saya ni ikhra' 3 dah tu Ustaz. Boleh pergi mengaji tak? Dia kata mengaji ikhra'. Apa tak boleh, insyaAllah. Kita akan letak ustazah situ untuk mengajar orang perempuan. Kita akan letak juga ustaz untuk mengajar anak-anak muda. Mereka ada persatuan tuan-tuan. Mereka ada bot laju tu, pergi Teluk Nipah tu ada bot laju. Mereka ada persatuan. Apa nama persatuan mereka saya lupa. Kutip-kutip rumah bagi saya 2,500. Ni ustaz, tumbangan kami. Saya kira-kira 2,500. Hampa jangan bagi duit saja. Hampa main mengaji lah sama. Boleh. Tak apa. Main pakai tocang, ada jambui dan semua ada. InsyaAllah kita main kita buat ibadat. Jadi sambutan masyarakat pun alhamdulillah lah. Tuan-tuan tolong doa lah. Mudah-mudahan projek ni diberi kejayaan oleh Allah. Di atas tanah 2 ekar. Tanah ni tuan-tuan, orang nak jual, nak beli kat saya 2 juta. Tanah pusaka, tanah pak saya tinggal. Bincang adik-beradik semua, mereka semua setuju untuk buat pondok. Alhamdulillah, takat ni kita tengok hampir-hampir berjaya lah insyaAllah. Jadi saya ucap terima kasih lah di atas sumbangan tuan-tuan dan perempuan yang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.